Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nanti Tuan Imam, Tuan Bilal seluruh jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Ta'ala dipertemukan pada malam ini untuk kita berkongsi kefahaman daripada karya almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan tajuk iman dan kehidupan, yang pada malam ini kita akan kongsikan pada subtopik mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, di bawah tajuk bagaimana mempertingkat prestasi amal pada muka surat 293. Mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, kata pengarang, orang beriman melakukan kerja ataupun beramal disebabkan memiliki dorongan daripada dalam. Dan orang beriman bukan sekadar bekerja, melainkan apabila melakukan suatu pekerjaan disebabkan memiliki kemahuan yang bulat, lalu menjadikan kerja akan dibuat dengan baik dan mudah-mudahan akan dilaksanakan dengan sempurna. Maka untuk itu akan dicurahkan segenap tenaga dan kesanggupannya, kerana menyedari bahawa Allah Ta'ala sentiasa memperhatikan dalam apa juga yang dia kerjakan. Tuhan melihat dan mengawasinya dalam perusahaan, sawah, di ladang, di pejabat, di mana-mana sahaja. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kategori ihsan. Sabda Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksudkan dengan ihsan adalah kita mengabdikan diri, melakukan sesuatu kepada Allah, seakan-akan Allah engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak boleh melihatnya, maka hendaklah engkau mengingati bahawa Allah sedang melihat engkau. Maka ini yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dan kita semua sedia maklum, cuma sebagai peringatan menutup tahun 2022 ini. Biasanya hujung tahun ni macam-macam kerja audit akan dibuat. Maka orang beriman meyakini kot mana pun kita akan ada satu tanggungjawab, tutuplah hujung tahun ini dengan prestasi kerja yang bukan baik, tetapi sehabis baik dengan sehabis mampu yang kita telah usahakan. Bekerja kerana Allah dan mempercayai bahawa Allah sentiasa melihatnya, inilah yang sepatutnya tumbuh dalam jiwa setiap orang beriman. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dia akan ada suatu slogan, iaitu kata beliau, aku mencari keredaan Allah. Apabila seseorang itu mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan sempurna, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai apabila seseorang daripada kamu ketika melaksanakan suatu amalan ataupun pekerjaan dilaksanakannya dengan itqan. Itqan ini kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa kita sebut sebagai tekun. Melaksanakan sesuatu urusan dengan tekun, boleh jadi dengan teliti,
dengan sangat halus dan mengambil kira semua aspek, dan elemen ini disebutkan oleh Nabi sebagai suatu kesempurnaan yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan. Bahkan kalau kita teliti dalam apa juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, ada juga perkara-perkara yang Nabi sebutkan. Sebagai contoh, man tawadda'a fa ahsanal wudu, sekiranya sesiapa yang mengambil wudu, maka hendaklah mengambil wudu dalam keadaan sempurna. Begitu juga perintah dalam melaksanakan penyembelihan. Wa iza sabihtum fa ahsinu zibhah, apabila kalian melaksanakan upacara ataupun amalan sembelihan, maka pastikan laksanakan kerja sembelihan itu dengan yang paling baik. Ataupun wa iza qataltum fa ahsinul qitlah, boleh jadi kita tak sembelih tapi kita terpaksa melakukan nak kata pembunuhan, macam zalim sangat pula kan, tapi nak membunuh lah, bunuh cicak ke, bunuh binatang berbisa ke, maka kita kata nak buat kerja tersebut, maka laksanakan dengan paling baik, supaya apa? Kerja tersebut beres, dan supaya makhluk yang kita nak bunuh itu kerana dia menyakiti kita pun dengan pembunuhan yang baik. Bahkan dalam hadis tentang bunuh cicak pun disebut Nabi dengan tiga jenis bunuhan kan. Siapa yang boleh bunuh cicak dengan sekali pukul, maka ini adalah suatu benda yang sangat-sangat disukai oleh Nabi. Siapa yang bunuh dengan 2 kali pukul, pahala dia makin kurang sikit. Siapa yang bunuh 3 kali pukul, makin kurang pahala dia. Maka ini contoh-contoh praktikal yang semuanya adalah galakan untuk melaksanakan sesuatu urusan kerja dan apatah lagi ibadat dengan sempurna. Begitu juga dalam perintah wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu, dan tamatkan dan sempurnakan. Maka semua ini adalah saranan-saranan daripada Tuhan dan juga saranan daripada Nabi yang menjadi keutamaan untuk orang beriman laksanakan. Kalau perintah secara umum dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala suka apabila sesuatu amalan itu kita buat dengan penuh kesempurnaan, inginkan kerja itu dilaksanakan dengan baik. Kalau dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berhajat kepada kita dengan penciptaan hidup dan mati itu untuk diuji kita ini. Nak uji macam mana? Siapakah dalam kalangan kita ini yang memiliki amalan yang paling baik? Maka semua ini sepatutnya menarik perhatian orang beriman untuk tidak culas dalam apa juga tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita, dan tidak selayaknya bagi orang beriman mengeluarkan ucapan alah buat biasa-biasa je dah, alah tak apa tidak selayaknya. Kerana apa? Daripada hadis-hadis yang kita sebut tadi, boleh jadi kita kalau senaraikan tuntutan kesempurnaan kerja itu, boleh jadi kita akan jumpa dalam setiap bidang tu, boleh jadi ada sahaja saranan-saranan daripada hadis Nabi SAW. Maka tidak selayaknya orang beriman alah buat biasa-biasa je. Kita mengakui kita orang biasa itu normal, tetapi gerak kerja kita biarlah gerak kerja yang sentiasa mengutamakan kebaikan untuk orang lain dengan melaksanakannya secara bersungguh-sungguh. Kata beliau lagi, untuk kesempurnaan sesuatu pekerjaan dan supaya memberikan hasil yang baik, maka diperlukan dengan 2 sifat. Kita macam mana nak pastikan kita boleh buat kerja dengan hasil yang paling baik? Ada 2 sifat yang diperlukan, iaitu yang pertama kejujuran dan keikhlasan. Ini kita semua maklumlah. Walaupun maklum, tetapi bila pergi kepada praktikal, banyak kali dia jadi tak maklum. Sebab itu kata beliau, kedua sifat ini bertemu dalam jiwa orang beriman. Apabila orang beriman bekerja dalam suatu perusahaan,
tujuannya bukan semata-mata bekerja untuk mendatangkan hasil atau menyenangkan hati orang yang mempunyai pekerjaan supaya gaji naik, supaya pangkat naik, melainkan dia bekerja dengan jujur dan bersungguh-sungguh kerana mengingati bahawa Tuhan sentiasa melihatnya dan dia merasakan berkewajipan untuk memelihara milik bersama. Maka sudah tentu kita mengharapkan balasan di hari akhirat kelak. Benda ini teori yang sebenarnya kita semua tahu dah, tapi bila nak apply dia tak jadi. Kenapa nak kena kerja lebih? Nak naik pangkat. Dia tak ada masalah. Kita kata tak adalah sampai menghilangkan amalan kita langsung tak dapat pahala, tak. Tetapi kita akan dapati apabila adanya orang yang bekerja tegar untuk naik pangkat dan untuk naik gaji, mesti akan ada masalah-masalah yang lain. Mesti akan berlaku cantas mencantas, mesti akan berlaku orang Kelantan apa? Cah keting. Dia mesti berlaku. Dan kita pun tak pastilah bagaimanakah ia akan berakhir ataupun bagaimana kita nak memastikan dia tidak berlaku. Wallahu a'lam. Kecuali daripada dua tadi itu, kejujuran dan keikhlasan. Bukan kita kata ikhlas tu tak payah ambil gaji, bukan kata ikhlas tu tak apa saya tak nak gaji. Bukan. Tidak semestinya terima gaji, terima bonus tu tak ikhlas, tidak. Tetapi seringkali kita akan dapati usaha-usaha yang sepatutnya kita buat dengan sepenuh hati kita, mesti akan ada problem-problem yang lain. Jadi ini realiti kehidupan. Secara teorinya kita memiliki niat dan hasrat yang sama, kita buat secara jujur dan kita mengutamakan segala gerak kerja itu dengan kejujuran tadi itu. Mudah-mudahan kejujuran itu adalah datang daripada sifat keikhlasan kita. Sebab apa? Sebab kita meyakini ada satu ayat yang boleh tanpa kad jabat. Tanpa kad jabat letak dalam handset ke, ikutlah. Kerana ayat ini menjadi suntikan kita. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 105? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, beramallah kamu. Kerana apa? Kerana Allah, Rasul dan juga orang beriman akan diperlihatkan amalan kita terhadap tiga golongan ini. Yang pertama Tuhan, Allah. Yang kedua Nabi. Dan yang ketiga orang beriman. Maka tiga inilah individu ataupun golongan yang selayaknya melihat dan menilai amalan kita. Sudah tentu Tuhan dan Nabi, dan kita buat ini pun kerana Allah dan Rasul. Dan yang ketiga golongan yang kalau boleh kita nak dibangkitkan sama-sama di akhirat nanti, iaitu orang beriman lah. Cuma di akhir ayat itu Allah Ta'ala kata apa? Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Tetapi pengakhirannya amalan kita akan dinilai oleh yang maha mengetahui akan perkara yang ghaib dan juga perkara yang tidak ghaib, iaitulah Allah Ta'ala. Maka ini satu perkara yang sepatutnya menjadi suntikan motivasi kita sekiranya berlaku apa juga konflik dalam pejabat, dalam syarikat, dalam persatuan, tak kira lah, dalam apa juga tempat-tempat yang kita kongsikan itu, kita mesti meletakkan satu keyakinan yang akhir. Okey, kalau memang keputusannya ini, maka tak apalah, kita ikut. Keputusannya kekal dengan jawatan tersebut, kekal. Keputusannya letak jawatan. Keputusannya pecah. Tetapi mesti meletakkan suatu hasrat, mudah-mudahan ia dihitung sebagai amal soleh. Kerana kadang-kadang konflik-konflik dalaman ni dia tak boleh nak dinilai oleh orang luar, kecuali orang yang duduk dalam tempat itu, dia akan tahu. Dan bila tahu, maka kok mana pun dia kena selesaikan sendiri. Adapun cerita-cerita kat luar ni boleh jadi hanya untuk menarik perhatian. Kalau memang betul berlaku ketidaktelusan, maka selesaikanlah dengan guaman, selesaikanlah dengan mahkamah. Tetapi kalau betul memang tak boleh nak selesai, mudah-mudahan kita tidak akan diazab di akhirat kelak. Orang beriman dia kena ada sikap macam tu. Kalau tidak, sampai bila-bila pun penipuan tidak akan boleh dihentikan. Jadi ini masalah yang mesti kita fahami dengan baik. Allah Ta'ala juga menyebutkan wa anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Masa kita nak berikan harta kita pun,
Allah Ta'ala minta kalau boleh infak tu dengan harta kita yang baik, yang bersih pun ada juga kan. Dalam urusan-urusan yang tidak wajib pun Allah Ta'ala minta kalau boleh berilah yang terbaik. Kalau kita teliti dalam satu ayat, Allah Ta'ala memuji Nabi dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam banyak ayat kita akan dapati Allah Ta'ala ada ketikanya mendatangkan pujian-pujian kepada Nabi. Kerana Allah Ta'ala tahu Nabi juga manusia macam kita. Kalau buat kerja baik tu bukanlah sentiasa mengharap, tetapi apabila kita berjaya buat tugasan dengan baik, maka Allah akan puji Nabi. Kita juga manusia, bila kita buat baik, bila ada orang puji kita, walaupun kita tak minta pujian, tetapi dia sangat memberikan kesan terhadap motivasi untuk kita terus buat baik. Lepas tu bila orang infak, paling kurang jazakallahu khairul jaza, okeylah, terima kasih lah, maksudnya terima kasih lah tu. Maka ucapan tersebut akan menyebabkan jiwanya berbunga-bunga. Okey, tak apalah, nanti nak derma lagi. Jadi jangan abaikan ucapan-ucapan yang baik, kerana dia juga merupakan suatu sunnah. Bukan daripada Nabi, daripada Tuhan. Bila Nabi perform, Allah puji Nabi. Antara ayat yang masyhur yang kita akan sebut bila musim Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Allah puji Nabi? Ayat ini menurut sebahagian sarjana, masyhurnya Allah Ta'ala puji Nabi ketika mana merujuk kepada peristiwa perang Ahzab. Dalam perang Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah itu, kita boleh renteti ceritanya daripada ayat yang ke-9, apabila Allah Ta'ala sebutkan sebab kemenangan dalam perang Ahzab itu kerana pertolongan daripada Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, ingatlah akan kalian suatu peristiwa yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah, iaitulah kemenangan kalian terhadap musuh yang mereka itu datang kepada kalian, mengepung kalian. Lalu aku hantarkan pertolongan. Pertolongannya apa dia? Rihan, angin. Wa junudan lam tarawha, dan pasukan tentera yang kalian tak nampak. Kata para ulama, tentera yang tak nampak ni malaikat lah. Angin pun kita tak nampak dah, boleh jadi dua-dua sama lah. Tetapi secara khusus rihan itu telah Allah Ta'ala sebutkan, maka tentera yang tak nampak itu adalah para malaikat. Awal-awal ayat Allah Ta'ala bagi tahu kalian menang sebab aku yang tolong. Tetapi di pertengahan ayat Allah Ta'ala puji Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya di antara sebab kepada kemenangan peperangan Ahzab itu kerana apa? Kerana usaha engkau yang maksimum. Usaha engkau sejak daripada sebelum mula perang sampailah habis perang, sampai lepas perang adalah suatu usaha yang tidak ada tolok bandingnya, menunjukkan komitmen Nabi sangat-sangat dahsyat. Dahsyat. Jadi bila kita nak faham ayat ini, walaupun kita sering ceritakan ayat ini, konteksnya biasanya Maulidur Rasul, dan konteksnya adalah seluruh kehidupan Nabi itu adalah suri tauladan. Tetapi kalau kita nak faham daripada aspek asbab nuzul ayat, maka kita kena faham ayat ini turun ketika mana peristiwa perang Ahzab. Allah puji Nabi dalam perang Ahzab secara khusus. Daripada sebelum peperangan sampailah akhir perang, Allah kata apa? Nabi telah tunjuk suri tauladan yang tidak ada tolok bandingnya, yang tidak akan mampu ditandingi kesungguhan Nabi itu. Itu Nabi, walaupun Nabi boleh sahaja berdoa minta Allah Ta'ala bantu, tetapi Nabi menunjukkan kepada kita untuk berjaya tak boleh bergantung kepada doa semata-mata. Usahanya mesti usaha yang maksimum. Sebelum perang, keputusan untuk berperang itu pun dibincangkan dengan para sahabat, dan keputusan untuk menggali parit itu pun datang daripada orang lain. Kalau kita kata hari ini datang daripada muallaf. Siapa muallaf pada zaman Nabi pada waktu itu? Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farisi baru masuk Islam, datang daripada satu tempat yang sangat jauh, Parsi, dan bukannya terus direct sampai ke Madinah. Perjalanan Salman panjang, pergi ke 5 tempat, dan 5 tempat tu semua jauh-jauh, sehingga para ulama bahas sebenarnya berapakah umur Salman. Ulama bahas. Imam Az-Zahabi sendiri berbahas. Bahkan Imam Az-Zahabi pernah menyebutkan anggaran boleh jadi umur Salman Al-Farisi dengan perjalanan yang panjang. Sebab Salman, Nabi belum dapat wahyu, Salman dah lahir dah. Boleh jadi sebelum Nabi lahir, Salman dah lahir dah. Boleh jadi. Kata Imam Az-Zahabi boleh jadi umur Salman 250 tahun. Tetapi lepas tu dia sendiri yang kritik pandangan dia tu, kata tak, itu hanya sekadar telahan-telahan sahaja. Boleh jadi umur Salman sekitar 70-80 tahun sahaja. Tapi datang daripada jauh, masuk Islam dengan Nabi. Ketika mana Nabi sampai ke Madinah dalam peristiwa hijrah, waktu itulah Salman baru sampai. Itu pun dia dijual oleh orang Arab yang tak bertanggungjawab, yang tak jujur. Salman tumpang rombongan untuk sampai ke negara Arab, tapi tengah perjalanan orang Arab ni fikir duit. Maka diingat Salman ni kena tipu, maka Salman pun ditipu dan dijual kepada Yahudi, menyebabkan Salman menjadi hamba abdi kepada Yahudi. Akhirnya panjang ceritanya, Salman berjaya dibawa masuk ke Madinah, juga menjadi hamba kepada Yahudi di Madinah. Akhirnya berjaya masuk Islam, jumpa Nabi di Masjid Quba. Waktu tu awal lagi baru hijrah. Lepas tu jumpa Nabi di Masjid Nabawi. Kemudian jumpa Nabi di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Barulah masuk Islam. Dia masuk Islam, dia tak join perang Badar. Dia tak join perang Uhud, dia tak join. Sebab apa tak join? Kerana tak boleh seorang hamba sertai peperangan. Tak boleh. Syarat untuk menyertai peperangan mestilah hurrun, mesti bebas. Maka kalau Salman nak sertai peperangan, mesti dimerdekakan terlebih dahulu. Nak merdekakan orang di Madinah tak semudah memerdekakan sahabat-sahabat di Mekah. Mekah senang je. Pergi jumpa pemuka Quraisy, letak duit. Nah, aku nak bebaskan dia. Okey, selesai. Yahudi tak boleh. Yahudi bukan protokol lah, kita kata term and condition dah dibuat oleh Yahudi waktu tu lah. Kalau nak bebas boleh, kena apply. Kena apply. Salman kena apply. Bila kena apply, lepas tu dia akan jawab pula, boleh dibebaskan, tetapi syarat dia yang akan kenakan. Maka majikan yang akan bagi syarat. Apa syarat dia? 2 syarat. Yang pertama, kena bayar wang sejumlah saya tak ingat nilai tepat dia berapa, lebih kurang berapa 30 ribu, saya tak ingat, minta maaf, saya tak berani nak sebut jumlah tu. Tapi mahal lah, mahal sangat-sangat. Dinar, bukan dirham, dinar. Jumlah yang terlalu besar. Dan yang kedua, kena tanam pokok kurma sebanyak 300 batang pokok. 300 batang pokok. Pertama, Salman nak cari benih kat mana? Bukannya buah bagi, cari sendiri. Maka Nabi kumpulkan para sahabat, tolong bantu Salman. Ada yang bagi 5 pokok, 10 pokok, 20 pokok, 300 pokok kurma. Tanam, syarat dia mestilah sampai buah. Gila kan? Ni yang Yahudi kita kata, memang Yahudi betul. Tanam mesti 300 pokok semua berbuah. Gila. Bukan senang nak jaga. Ada orang racun satu cukup lah, kena tunggu lagi. Tetapi kesungguhan Nabi bantu Salman. Nabi kata apa? Panggil sahabat-sahabat, gali lubang. Nasib baiklah dia tak arahkan kau kena buat seorang-seorangnya, mujur. Kalau kena buat seorang-seorang lagi dahsyat. Maka Nabi arahkan sahabat-sahabat, tolong bantu Salman gali lubang 300 pokok. Aku sendiri yang akan letakkan anak pokok dia. Nabi sendiri yang tanam. Maka Allah Ta'ala bagi izin untuk pokok tu tumbuh dalam masa yang singkat. Berkat mukjizat yang ada pada Nabi, Allah Ta'ala bantu.
tumbuh 300 pokok. Itu pun ada juga cerita lah, ada kata ada 1-2 pokok ditanam oleh Omar, akhirnya Nabi pula yang keluarkan balik. Nabi adalah cerita dia tu, tapi Nabi bantu Salman. Lepas tu nak bayar hutang tu pun Nabi yang bantu Salman. Akhirnya Salman dibebaskan, terus sertai perang Ahzab. Idea perang Ahzab itu datang daripada orang yang baru dibebaskan. Nak kata kalau Salman pernah berperang pada waktu dia berada di Parsi, kalau ikut logik cerita, Salman tak sempat join perang pun. Bukan setakat di Madinah, waktu dia di Parsi pun dia tak sempat sertai mana-mana peperangan, kerana dia hijrah waktu tu muda dah. Dan waktu dia di Parsi, dia anak orang kaya, dia bukan anak orang susah. Salman ni anak ketua kampung. Tuan-tuan boleh cari kisah Salman ni dalam riwayat Imam Ahmad. Panjang cerita dia, 6 muka surat. Ya, Salman sendiri yang cerita daripada awal, macam mana dia keluar daripada rumah dia. Panjang dia cerita kepada Nabi. Dan Nabi pesan kepada Salman, tolong ceritakan cerita kau ni kepada orang ramai. Sebab tu banyak riwayat dia, cerita dia panjang. Yang kita nak cerita, idea perang Ahzab tu datang daripada ni Mu'allab ni. Datang daripada orang baru masuk Islam, tak pernah join mana-mana peperangan, bagi idea. Kami dulu perang, kami gali parit. Tak ada pula sahabat tanya, kau dah join perang belum? Tak ada. Tak ada. Awak dah berapa kali join peperangan? Dah lah baru masuk Islam. Islam pun tak reti lagi, nak bagi cadangan. Kalau kita kan, saya ni dah 40 tahun Islam, saya ni macam-macam jawatan dah saya pegang, saya tahulah. Tak ada. Nabi tak ajar sikap macam tu. Bagaimana seorang pemimpin boleh terima idea daripada orang biasa? Dan biasanya kalau kita bagi idea, kita yang kena jadi pengarah program. Tapi tak, Nabi yang jadi pengarah programnya. Nabi sendiri dalam riwayat disebutkan, Nabi yang mula-mula turun gali parit, dan Nabi yang paling akhir gali parit, naik gali parit. Tak ada pula Nabi gaduh, Salman idea engkau ni penat. Tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala puji sangat-sangat Nabi. Tak ada pemimpin macam ni. Yang ada pemimpin gambar time orang ramai je, selfie, time datang ramai orang je, adalah dia. Lepas tu tak ada dah. Nabi daripada awal sampai akhir, Nabi lah orang yang mula-mula gali parit, dan Nabi lah orang yang paling akhir. Jadi sebab tu kalau kita nak ceritakan tentang bagaimana tentang ayat tersebut, memang Allah Ta'ala puji Nabi selayaknya suatu suri tauladan yang menggambarkan kepada kita buat kerja tu, contohi Nabi. Buat kerja tu sehabis baik. Habis baik dah. Kita pernah membaca di halaman-halaman akhbar, dan bahkan dengar daripada mulut orang ramai, dan kita boleh jadi pernah menyaksikan dengan mata kita sendiri apa yang dideritai akibat daripada projek-projek yang bersifat skala umum untuk kegunaan orang ramai, tetapi terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Banyak aspek lah. Jadi ini yang dikatakan oleh Dr. Soekardawi, kita orang yang dapat projek banyak ni, kita pun tahulah kan, projek subkon entah berapa kali sub pun tak tahulah. Memang tak siap lah projek ni, sub sana sub sini Asal-asal patutnya diselesaikan oleh kontraktor utama, akhirnya diselesaikan oleh banyak kontraktor, sangkut sana sangkut sini, maka tak selesailah. Kerana apa? Projek tujuannya semata-mata nampak keuntungan material, walhal dia tak nilai kalau buat ni berjaya ni ramai orang dapat manfaat, kalau siap ni berapa ramai orang yang akan dapat kebaikan-kebaikannya. Maka tidak selayaknya orang beriman kalau dapatlah projek-projek mengabaikan projek-projek dengan keseronokan mendapatkan habuan. Apatah lagi sudah tentu bukanlah sifat orang beriman nak dapat projek itu bayar dulu kan dan sebagainya. Kita namakan sebagai rasuah. Baik. Pengaruh jiwa bagi prestasi amalan ataupun kerja. Sebagaimana yang kita tahu, orang beriman itu dalam hidupnya memperolehi nikmat ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dada yang lapang, penuh harapan, semangat cinta, kasih sayang, dan macam-macam lagi perasaan yang kita kata sifat yang positif. Maka keadaan yang serupa ini memberi pengaruh besar dalam memperhebat prestasi kerja. Berbeza dengan orang yang gelisah, keluh kesah, putus asa, tak nampak masa depan, bahkan boleh jadi ada perasaan dendam, maka kita akan dapat satu perbezaan yang sangat ketara daripada aspek prestasi kedua golongan ini dalam bekerja.
Kita tak payah nak nafikan orang yang bekerja dengan sepenuh hati dengan orang yang bekerja dengan keterpaksaan. Ending dia luar biasa. Sebab tu kadang-kadang tak nafilah sembang dengan kawan-kawan kan. Ada beza tak kalau kita buat sendiri-sendiri dengan orang suruh kita buat? Kita kata memang beza lah. Time tak ada orang suruh, kita akan buat kita akan buat gila-gila. Kerana apa? Dia datang daripada kesedaran kita sendiri. Tapi bila orang suruh, ada ketikanya kita akan buat bersungguh lah. Sebab apa? Payment besar. Payment besar kita bersungguh lah. Tapi semua tak ada payment. Dah buat belum? Sikit lagi. Dah deadline? Dah siap belum? Ada sikit lagi. Sampai kesudah setahun tak siap-siap, sikit lagi. Kerana apa? Ini beza. Tapi kita akan dapati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, macam mana cara mereka bekerja. Bahkan siapa nama tu sahabat Abu Sufyan, fasa-fasa akhir dia nak masuk Islam. Dia masuk Islam, ada pandangan lah yang kata dia masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Waktu tu Abu Sufyan kerap datang ke Madinah kerana dia tak nampak dah bahawa dia akan boleh lawan Nabi. Dia tak nampak dah, maka dia kerap datang ke Madinah. Bila dia datang ke Madinah, ada riwayat yang kata 3 kali sebelum pembukaan kota Mekah dia datang 3 kali ke Madinah. Kerana apa? Cuba untuk deal dengan Nabi lah. Tapi waktu Abu Sufyan datang, Nabi tak berapa layan. Nabi serahkan kepada sahabat-sahabat je. Jadi jumpalah kawan-kawan lama Abu Sufyan. Yang menyebabkan Abu Sufyan kagum bila dia tengok Nabi dengan para sahabat. Dia kata apa? Aku tak pernah nampak hubungan seorang ketua, seorang raja dengan kalian macam ni kat tempat-tempat lain. Aku tak pernah nampak. Maksudnya hubungan tu terlalu akrab. Dan hubungan tersebut, bayangannya kalau Nabi ada, para sahabat akan duduk. So kalau Nabi suruh buat ni, sahabat akan cepat terus buat. Dia kata aku tak pernah nampak macam ni. Kerana hari ni kalau seorang ketua nak arahkan orang bawah buat, dia takkan arahkan dengan nada siapa yang nak buat, silakan buat, confirm tak ada orang buat dia. Mesti ketua buat, kalau tak buat potong gaji, kalau tak buat tak dapat cuti, kalau tak buat ni biasa. Tapi Abu Sufyan kata aku tak nampak langsung benda tu pada Nabi. Sebab tu para sahabat kata, sebab tu dia bukan pemimpin kami, dia bukan raja kami, dia adalah Nabi bagi kami. Beza. Jadi itu detik-detik akhir sebelum Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam. Kerana apa? Kondisi yang ada pada para sahabat adalah mereka merasai kasih sayang Nabi dengan sebenar-benar kasih sayang yang menyebabkan mereka buat sesuatu itu memang lillahi walir rasul. Kata ni. Sebab tu tak pelik bila Nabi wafat, sahabat meraung. Sayyidina Umar meraung kan, tak percaya. Nabi ada lagi. Siapa kata Nabi dah meninggal, aku pancung kepala dia kan. Pasal apa? Sayang sangat ke Nabi. Sayyidina Osman tak boleh bangun, sedih. Macam kita kan, dah meninggal rebah. Sayyidina Osman rebah. Sayyidina Abu Bakar individu yang paling tenang. Walaupun kita kata Abu Bakar ni kuat menangis. Abu Bakar kuat menangis, sikit-sikit nangis. Sungguh waktu fasa Nabi sakit ni, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam, Sayyidina Umar jadi imam. Nabi marah. Nabi kata tak boleh, kau tak boleh jadi imam kerana Abu Bakar juga imam. Aisyah bising, cari orang lain lah, tak payahlah bapak aku tu. Kerana apa? Kuat menangis. Tuan-tuan suka tak kalau imam kuat menangis? Bila nak habis sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin, bila nak habis sembahyang. Itu sifat Abu Bakar. Tapi bila Nabi wafat, Abu Bakar tak menangis. Maksudnya tak menangis itu sekadar meniti air mata biasa sajalah. Orang yang paling tenang sewaktu kewafatan Nabi adalah Abu Bakar. Sebab tu para ulama bahas antara Abu Bakar dengan Umar, siapa yang paling sayang Nabi. Para ulama kata tak ada siapa boleh tandingi sayang Abu Bakar kepada Nabi. Umar pun tak boleh challenge. Tapi Sayyidina Umar mengamuk. Kita hari ni nak tahu orang sayang kita tak, kita emosional lah kan. Tapi cuba tuan-tuan cek kan, kalaulah kita kan anak-anak, mak ayah salah seorang meninggal, katalah mak meninggal, dalam kalangan adik-beradik kita tu ada seorang meraung. Apakah orang yang meraung ni dia orang yang paling sayang mak dia? Belum tentu kan.
Boleh jadi waktu tu je meraung, lepas tu ataupun kita kata time ni lah meraung, time mak hidup kan nak tolong mak pun boleh jadi. Kita bukan nak kata Sayyidina Umar macam tu, tak, tapi nak bagi tahu orang yang emosional tak semestinya dia orang yang paling sayang. Tak. Tetapi kedua-duanya menyayangi Nabi. Cuma Syekh Quraim Rajih dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar menyayangi Nabi, akalnya mendahului emosinya, manakala Sayyidina Umar emosinya mendahului akalnya, menyebabkan dia jadi macam tu. Tetapi tetap kedua-duanya meletakkan Allah dan Rasul di hadapan. Sebab itu Sayyidina Umar bila Abu Bakar berpidato, ayuhan nas, kata Abu Bakar, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa yang menyembah Muhammad telah meninggal dunia, Muhammad dah tak ada. Barang siapa wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Tetapi siapa yang menyembah Allah tak pernah mati, Allah hidup. Sayyidina Umar tersentak. Lalu dibacakan satu ayat daripada surah Ali Imran yang menyebabkan Sayyidina Umar kata apa? Aku tak pernah dengar ayat ni. Ini gambaran kecintaan para sahabat. Apabila datangnya Quran, datangnya hadis, mereka akan terus tunduk kepada kedua-duanya. Walaupun tadi macam mengamuk-mengamuk, tapi bila dibacakan Quran, bila dibacakan hadis, maka berhentilah mengamuk tadi. Kita tak baca Quran pun mengamuk, baca Quran makin mengamuk. Tak tahu kita nak jadi pendawan macam mana kan. Jadi sepatutnya kita orang beriman, bila dibacakan kepada kita Quran, dua je. Kita akan jadi diam. Kalau kita tak setuju pun kita akan diam. Kalau kita setuju, maka kita akan ya, ini betul. Ataupun kalau kita tengah marah sekalipun, tak apa, orang baca Quran. Jadi sebab itu kat mana pun akan ada perbezaan yang sangat-sangat besar orang yang melaksanakan kerja dengan sepenuh hati dengan orang yang melaksanakan kerja secara terpaksa. Orang yang sebenarnya beriman hidup dan bekerja dalam batas yang telah ditentukan oleh Allah. Dia menjauhkan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak mahu tenggelam dan hanyut dalam dosa dan maksiat, dapat mengendalikan nafsunya supaya tidak terjerumus ke dalam kancah yang membahayakan. Umpamanya meminum minuman keras yang memabukkan, atau mengadu nasib di meja judi, atau memperturutkan kemewahan yang akhirnya akan menyebabkan kehancuran moral dan budi kemanusiaan. Kerana itu orang beriman terpelihara hidupnya, kesihatan dan kekuatan badannya, kekuatan akal dan fikirannya, serta ketenangan jiwanya. Maka disebutkan oleh beliau, untuk orang beriman mendapatkan jiwa yang sedemikian, maksud kalau buat kerja itu sepenuh hati, maka jangan abaikan aspek puji-pujian kepada orang yang buat kerja dengan baik. Dalam masa yang sama, kalau nak tegur pun tegurlah, teguran yang berpada-pada dengan kesalahan yang dibuat itu sahaja. Allah Ta'ala puji Nabi dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang Kelantan kata apa? Comel perangai dia, juguh benarlah. Jadi penting ucapan-ucapan sebegini jangan diabaikan, kerana dia akan membantu untuk seseorang itu makin baik amalannya. Tak perlu pun kita nak kena janjikan buat 1,000, buat RM1, buat RM3. Kadang-kadang je, kadang-kadang sahaja, tak perlu selalu. Kerana apa? Kalau terlalu kerap buat, akhirnya dia akan demand sepanjang masa, akhirnya tidak akan berjaya mendidik jiwa keikhlasan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Antara tuduhan orang musyrikin kepada Nabi apa dia? Ni mamak gila mamak ni. Kata Tuhan, tak, engkau tak gila. Allah Ta'ala sendiri bagi. Kadang-kadang kita, orang tanya kepada kita, ya aku ni baik tak? Aku ni jahat ke? Jawab mudah je, tak, mu tak jahat. Simple je. Dah, engkau tak gila. Dan beberapa ayat lagi yang memang perlu kepada kita hari ini untuk memastikan orang berterusan melakukan kerja baik. Simple je, pujilah orang. Kerana pujian tersebut akan membangkitkan perasaan ingin beramal dengan lebih baik. Terutamanya anak-anak lah. Bila anak buat salah, kita akan marah. Tetapi cuba cek, bila dia buat salah kita marah, dengan bila dia buat baik kita puji, mana lagi banyak? Kalau seimbang, lebihkan lagi pujian kepada kebaikan, dan kalau kurang, bermaksud kurangkan yang marah tadi itu. Ini yang kita kata menjadi pemangkin dan pemula kepada anak-anak untuk berterusan melakukan kebaikan, hatta sekecil-kecil perkara sekalipun. Apatah lagi kita orang tua, kita pula saya pun rasa dah tua dah sebenarnya kan.
Kita pun kadang-kadang bila orang tak puji kita buat baik, kita rasa alah, cakap terima kasih dah kan. Itu fitrah kita. Maka jangan abaikan hak orang lain untuk juga dipuji, walaupun sekecil mana kebaikan yang dilakukan. Kerana apa? Kita nak mempengaruhi jiwa supaya prestasi kerjanya, amalnya meningkat daripada masa ke semasa. InsyaAllah. Dah insya. 4 minit lagi. Baik, kita masuk sikit. Menghargai waktu. Ini topik ni taklah susah sangat. Cuma ada cerita yang disebutkan bahawa kisah ini merujuk kepada Abu Darda. Poin yang ke-22. Dikatakan Abu Darda seorang sahabat yang telah menanam sepohon pokok. Pohon pokok ni dia tanam waktu tu dia dah lanjut usia. Maksudnya dia dah tua sangat dah. Maka ada orang tanya kepada dia, mengapa engkau tanam pokok ni padahal engkau ni dah tua, dan pokok ni kalau nak tunggu dia berbuah pun lama lagi. Tanam musangking, lambat lagi lah. Jadi Abu Darda menjawab, apakah salahnya kalau aku memperoleh pahala kerananya dan orang lain mendapat buahnya? Demikian pula sahabat yang lain menanam pokok zaitun dan mengucapkan, orang yang dahulu dari kita telah menanam untuk kita dan kita telah memakan buahnya. Sekarang kita menanam supaya orang yang kemudian kita dapat memakannya. Ini daripada aspek menghargai waktu. Disebutkan kisah ini supaya setiap daripada kita kalau buat sesuatu perkara dalam masa yang sama, fikirkan pula kebaikan untuk generasi-generasi yang mendatang. Boleh jadi kebaikan itu kita tak dapat sekarang, tetapi kita menjadi pemula, kita menjadi penyuntik, kita menjadi penerus kepada kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dia tidak akan berhenti sampai bila-bila, yang kita namakan sebagai jariah. Orang beriman dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan, selain daripada mendapatkan pahala sedekah jangka masa pendek, bagi makan, habislah pahala tu. Kalau bagi makan banyak pula, lebih tak dapat pahala, membazir. Maka time orang perlukan makanan, bagilah. Tetapi dalam masa yang sama, apakah kebaikan-kebaikan jariah yang kalau kita tak ada pun tetap kita akan memperoleh pahalanya di dalam kubur kelak, dan juga kita akan boleh klaim di hadapan Tuhan bahawa inilah ganjaran-ganjaran yang selayaknya untuk aku dapat hasil daripada kebaikan aku di dunia kelak. Maka Abu Darda memberikan satu contoh. Boleh jadi pokok yang kita tanam itu kita tak dapat makan buahnya pada hari ini, tetapi buahnya akan dapat dimakan oleh anak cucu kita. Daripada aspek yang lain, aspek pendidikan, boleh jadi kita dahulu tak sempat menghafal Al-Quran, maka jangan biarkan anak cucu kita tidak menghafal Al-Quran. Boleh jadi kita macam-macam lah. Kalau kita dah start sebut tu, kita akan boleh revise satu benda yang kita tak dapat buat dulu, maka bukan bermaksud kita abaikan dia. Abu Darda dah tua dah, ada benda yang tak dapat buat dulu, tak apalah, atuk nak buat sekarang. Apa dia? Beli komik Dragon Ball. Tak payahlah. Itu buat apa? Itu untuk hobi-hobi yang tak ada kebaikan pun sebenarnya kan. Itu sekadar orang panggil kolektor untuk seronok-seronok tu je. Tapi bagaimana untuk mereka, maka itu yang perlu atuk-atuk sama-sama fikirkan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Mudah-mudahan penutup tahun 2022 ini tidaklah kita mengharapkan kecuali segala apa yang kita telah laksanakan hampir setahun ini semuanya diterima sebagai amalan yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama juga kita memohon ampun kepada Allah di atas kekurangan, kemaksiatan yang telah kita lakukan, dan kita memiliki satu azam untuk tahun akan datang. Mudah-mudahan amalan kita akan lebih baik daripada tahun ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu a'lam.
أشهد